itulah ketika itu akan berlaku peperangan di antara Islam dan kufur. Selain daripada agama Islam akan bersatu kesemuanya. Ketika itu mereka akan memerangi Islam. Perang demi perang, Islam menang. Perang satu, Islam menang. Perang dua, Islam menang. Perang tiga, Islam menang. Dan begitulah seterusnya Islam menang sampailah Dajjal dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang dikasihi Allah sekalian, kita kembali ke rancangan kisah hidup akhir zaman yang menyasarkan lebih 100 episod, menceritakan tentang tanda-tanda kecil kiamat bermula daripada nombor 1 hingga ke nombor 100 lebih, kemudian tanda besar, kemudian kiamat. Bumi ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bahawa hayat hidup alam ini bahkan telah pun hampir. Rasul terakhir yang diutuskan oleh pemilik alam, iaitulah Allah Subhanahu Taala, pemilik alam, dia telah menghantar Rasul yang terakhir dan telah pun wafat 1400 tahun yang lalu lebih kurang. Maka Rasulullah ini dah bagi tahu kat kita semua, ni dia tanda kalau nak tahu kiamat dekat, ni dia tanda kecil, ni dia tanda besar. Tanda besar bermaksud selesai tanda besar berlaku kiamat. Selesai semua tanda kecil berlaku tanda besar yang pertama. Macam itulah. Maka hari ini bila saya nak cerita kat tuan-tuan tanda kecil ni, tuan-tuan akan perhati dengan saya, berfikir, dan kita akan mendapati bahawa hampir semua tanda-tanda kecil telah pun berlaku. Hari ini tuan-tuan dalam episod yang ketiga, tanda kecil yang keenam yang disebutkan oleh Messenger of Allah, Nabi Muhammad SAW, mautan ka qu'asil ghanam. Tanda yang keenam ni tuan-tuan, rentetan daripada hadis daripada Sayyidina Auf ibn Malik, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang Nabi sebut u'dud sittan baina yaday sa'ah, wahai Auf, kira dengan aku 6 tanda kiamat yang mana akan disaksikan oleh umat aku. Maka tanda yang keenam yang saya nak sebut episod ni, salah satu, iaitu Nabi sebut mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, kematian dahsyat yang akan berlaku di sekitar kamu, kematian yang dahsyat yang akan berlaku di dalam kalangan kamu, ka qu'asil ghanam, seperti mana wabak cacar yang menimpa kambing-kambing. Wabak atau cacar bila dia kena binatang, kalau satu ladang tu ada 1,000,000 ekor, 1,000,000 mati. Dia penyakit yang cepat berjangkit, menyebabkan darah tercemar, kemudian menyebabkan kematian yang cepat. Itulah cacar ataupun wabak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. 1400 tahun tuan-tuan, ketika membacakan hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar, waktu Nabi sebut akan berlaku wabak yang menyebabkan kematian yang banyak, Imam Ibn Hajar yang hidup pada ketika itu, bukan ketika jadi wabak ni, yang hidup pada zaman dia itulah, Al-Imam Ibn Hajar, dia kata wabak yang Nabi sebut itu merujuk kepada wabak Amwas. Amwas ialah nama kampung yang ada di Palestin dekat dengan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, wabak itu berlaku pada 18 Hijrah, zaman pemerintahan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab,
yang mengorbankan nyawa lebih kurang 25,000 kematian. Jadi Imam Ibn Hajar ni ulama lama. Ulama Islam yang lama. Bila dia menghurai hadis ni, beliau menyebutkan bahawa merujuk kepada Amwas. Adakah hadis ini juga boleh kita kata hadis ini juga yang Nabi maksudkan tanda kecil yang dah berlaku ni merujuk kepada wabak-wabak yang tuan-tuan tengok di zaman moden yang beratus kali ganda lebih besar? Ya, boleh. Antaranya yang berlaku dalam sejarah manusia, baru-baru ni Allah uji kita wabak COVID-19. Keseluruhan yang mati lebih kurang 15 juta. Tuan-tuan tengok macam mana huru-hara dan kucar-kacirnya dunia. Bagaimana dunia, tak kira negara semaju apa pun, keresahan yang melanda masyarakat. COVID yang membuatkan pergerakan masyarakat dunia, ekonomi, sosial tergendala dan terhenti. Orang jadi resah, takut. Kemudian beransur-ansur hilang. Itu COVID yang mengorbankan nyawa 15 juta. Lebih dahsyat daripada tu, dulu pernah berlaku di Eropah, Black Death, maut hitam, yang mengorbankan nyawa 200 juta manusia ketika itu. Jauh lebih ramai. 200 juta, 1/5 bilion. Angka yang begitu banyak. Itulah yang Nabi gambarkan mautan. Kalian akan melihat sekali-sekali kematian dengan jumlah yang besar disebabkan wabak kepada umat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita boleh juga tengok sesama Spanyol, Spanish flu. Juga yang berlaku melibatkan kematian 40 juta. Juga jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Begitulah tuan-tuan, ujian kepada umat Nabi Muhammad. Kita hari ini, tak kiralah Islam ataupun tak Islam, bila Allah bawa mai ujian wabak tersebut, maka akan kena pada semua orang, Islam ataupun tidak, beriman ataupun tidak orang tersebut. Ketika wabak Amwas yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar berlaku tahun 18 Hijrah dulu, hari ini 1444 Hijrah. 18 Hijrah dulu, wabak itu menyebabkan kematian ramai di kalangan sahabat, bahkan radhiyallahu anhum, antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Dirar ibn Al-Azwar, Yazid ibn Abi Sufyan, Sayyiduna Suhail ibn Amr, Sayyiduna Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhum, dan lain-lain lagi. Jadi itulah tanda ke-6 yang jelas-jelas telah pun berlaku, tanda kecil yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebutkan sekarang pula ialah tanda ke-7. Tanda ke-7 bahawa kiamat itu dekat. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita tengok benda ni berlaku, padahal Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Ini membuktikan bahawa dia itu seorang Rasul. Beliau, baginda, adalah pesuruh Allah. Yang Allah pilih. Yang pemilik dan pencipta alam ini pilih untuk menyampaikan kehendak Allah, untuk menyampaikan apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka tuan-tuan, segmen ini untuk mengajak umat manusia di atas muka bumi ini kembali kepada Allah, kembali kepada Muhammad Rasulullah SAW, untuk kalian berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Tanda ketujuh ni hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Tuan-tuan tengok, tanda ini juga telah berlaku. Benarlah Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana kebanyakan tanda yang disebutkan oleh Rasulullah ini tak berlaku lagi zaman tu.
Tetapi Nabi dah bagi tahu benda yang nak berlaku 100 tahun, 200 tahun, 600 tahun, 1000 tahun akan datang. Kerana apa? Kerana yang bagi tahu kepada dia adalah, kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Hadis ni tuan-tuan, badiru bil a'mal. Tuan-tuan ingatlah nak apa hadis ni, badiru bil a'mal. Iaitu hadis Nabi nak bagi tahu berleluasanya dugaan dan ujian fitnah. Fitnah ni bukan tuduhan. Fitnah ni ujian. Berleluasanya ujian di atas muka bumi Allah sehingga menyebabkan orang, satu Muslim boleh bertukar agama. Pagi dia Muslim masih sembahyang, petang sudah kafir ataupun malam sudah kafir. Ataupun petang itu Muslim, bangkit pagi esok dia sudah bertukar agamanya menjadi kafir. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala jaga agama saya, agama tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala jaga iman saya, iman tuan-tuan. Tuan-tuan, apa Nabi pesan untuk menghadapi tanda yang ketujuh ni? Ini antara tujuan kenapa segmen kisah hidup akhir zaman dibentangkan. Waffaqanillah wa iyyakum. Kenapa segmen ini dibentangkan? Supaya kita tahu benda yang nak berlaku tu kita buat persiapan. Macam mana nak buat persiapan? Tengok Nabi bagi tahu apa. Untuk menghadapi tanda kecil yang ketujuh ni, Nabi bagi tahu badiru. Bersegeralah melakukan amal soleh, ibadat dan kebaikan. Maksudnya bersegera. Jangan tangguh. Tuan-tuan yang kaya ada duit lebih, tuan-tuan nak bina masjid, nak bantu orang susah, jangan tunggu umur 69, jangan tunggu umur 72. No, segera. Sebab bila jadi fitnah ni, dia mai suasana fitnah ni, dia seperti mana dia bila berlaku zaman yang fitnah dan ujian ni mai menimpa bertalu-talu ni, kita tak dan fikir ibadat. Macam tu tuan-tuan yang dihuraikan ulama. Tak dan fikir dan tak dan buat ibadat dan kebaikan waktu tu. Beratnya ujian itu. Sehingga semua orang kena. Termasuk yang beriman dan tidak beriman. Apatah lagi yang bukan Islam. Semua pekat kena. Kalau yang imannya kuat, dia kena hujung-hujung ujian tersebut. Maka Nabi pun pesan. Bersegeralah tuan-tuan. Saya nasihatkan diri saya. Kalau kita nak tutup aurat, jangan tunggu lepas pencin. Lepas dah tua, dah kedut-kedut tak lawa, baru nak tutup aurat. Jangan. Kita takut mai masa yang fitnah itu menjalar dalam setiap rumah. Kita risau ketika mana fitnah itu sudah bertapak di dalam setiap badan umat Islam. Itu bahaya. Kita jadi tak sempat untuk melakukan kebaikan dan juga ibadat. Tuan-tuan percayalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kata badiru, segeralah. Nak buat baik apa pun segeralah. Nak jaga mak, jangan tunggu mak umur 70. Tunggu mak sakit lah jaga, jangan. Nak jaga mak, buat baik kat mak ayah, buat sekarang. Kita nak buat kebaikan apa pun dalam hidup ni, boleh buat umrah. Jangan tunggu umur 49, 56, nanti dapat duit, apa semua boleh keluar duit ke duit SP. Buat. Segera buat kebaikan. Badiru bil a'mal. Segera buat amalan soleh. Segera buat kebaikan, jangan tangguh. Sebab apabila datangnya masa zaman fitnah itu, kalian tidak lagi sempat dan tidak lagi mampu untuk membanyakkan kebaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum datangnya, bersegeralah membuat kebaikan, amal soleh. Sebelum datangnya satu keadaan fitnah yang begitu banyak, ujian yang begitu bersimpang siur, seperti mana kegelapan malam yang gelap gelita. Malam yang gelap gelita, Nabi buat perumpamaan. Satu orang malam yang gelap gelita, dia tak tahu nak pergi kok mana nak balik rumah dia. Bulan tak ada, lampu jalan tak ada. Tuan-tuan janganlah bayang macam pekan kita hari ini, memanglah ada banyak lampu di jalan, di kampung, di pekan, di bandar. Tuan-tuan bayang di satu tempat yang jauh daripada rumah-rumah ni,
malam itu tak ada bulan, cahaya bulan langsung. Gelap gelita. Tak tahu nak pergi kanan ke nak pergi kiri, tak tahu nak pergi ke mana. Satu. Yang kedua, bila malam yang gelap gelita ni kadang-kadang ada lubang, kadang-kadang ada binatang buas, kadang-kadang ada binatang berbisa, dia tak boleh nak elak. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh kekasih dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak gambarkan kepada saya. Saya hidup, tuan-tuan, kita semua masih hidup. Nak gambar kepada kita, hati-hati. Umat akhir zaman nanti mai ujian fitnah, kalian tak sempat nak buat kebaikan. Sekarang, tuan-tuan, hari ini saya bercakap, perkara ini sudah pun mula berlaku. Sudah mula berlaku dan ia semakin besar. Semakin besar. Semakin besar. Tengoklah umat Nabi SAW. Ramai yang semakin jauh dengan agama. Ada yang Islam tetapi membenci agama. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi Nabi dah buat analogi. Hati-hati, semua bersiap sedia. Bersegeralah buat kebaikan dan amalan ibadat. Jangan tangguh. Sebab nanti bila mai zaman itu, fitnah yang terlalu banyak, ujian yang terlalu banyak, tuan-tuan tak boleh nak buat. Tuan-tuan tak mampu nak buat. Bahkan ketika itu tak mampu membezakan di antara hak dan batil. Hak mana satu yang betul ini? Yang ni kata dia ni syirik. Yang ni kata dia ni syirik. Yang ni kata benda ni bid'ah. Tiba-tiba ada ulama yang ajak tak bid'ah. Ini benda elok. Ujian yang begitu banyak. Kita nak beramai, ada pula satu kaum yang kata kat kita berdosa. Sedangkan ulama yang muktabar juga yang ajak. Subhanallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Nabi kata, buat gambaran satu lagi yang saya dan tuan-tuan akan tengok. Waktu terjadi fitanan ka qita'il lailil muzlim itu, keadaan fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gelita tadi ni, antara suasana yang kamu akan tengok ialah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi itu dia Islam, petang kafir. Hilang agama. Dia lepaskan agama dia macam tu ya. Dia jual agama dia macam tu ya. Dia pijak dan dia hinjak agama dia begitu je. Pagi dia Islam, petang dia hina agama dia begitu je. Hina sehingga murtad orang tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ataupun Nabi sebut yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang itu dia masih Islam, bangkit pagi esok dia adalah penentang Islam. Petang tu dia Islam, bangun pagi esok dia menjual agamanya, imannya. Agama sudah tidak ada qimah, tidak ada nilai di sisi mereka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu tuan-tuan, bagi tahu kepada anak-anak hebat agama kita ni, agama Islam. Bagi tahu kepada anak-anak benar agama ini, agama yang dikehendaki oleh pencipta alam ini. Kemudian Nabi sebut yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia mempergunakan agamanya. Dia menunggangkan agama dia bi'aradin minad dunya untuk mendapat sesuatu daripada dunia, manfaat dunia. Dia jual agama dia untuk naik pangkat. Dia jual agama dia untuk dapat duit. Dia jual agama dia untuk dia masyhur. Dia jual agama dia untuk dia kekal dengan jawatan dia. Dia jual agama dia untuk dia mendapatkan kuasa. Dia jual agama dia supaya orang lain memuliakan dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka tuan-tuan, untuk menghadapi fitanan kaqita'il lailil muzlim ini juga tuan-tuan, Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis lain, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa maksud Nabi kamu jaga Allah? Maksud Rasulullah kamu jaga Allah itu ialah kamu jaga tuntutan
arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jaga solat, Allah jaga kamu. Kamu jaga puasa Ramadan, Allah jaga kamu daripada tergelincir, daripada hilang iman, daripada hilang agama. Allah jaga kamu daripada melakukan maksiat. Ihfazillah, jaga Allah. Ambil berat tentang arahan Allah. Utamakan arahan Allah. Allah akan utamakan kamu. Allah akan memelihara kamu. Allah akan mendahulukan kamu di dunia ini serta di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.